Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kenal satu semua. Welcome back to my channel. Jadi kita sambung edisi. Dalam video lepas aku ada cakap pasal goalkeeper dan juga defender, yang mana yang pada pendapat aku yang aku akan kekalkan, yang mana yang aku akan jual. So dalam video kali ni kita sambung bahagian midfielder dan juga striker pula. Lepas tu kita tengok siapa yang akan kena kekalkan ataupun dijual pada pendapat aku lah. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dengan midfield yang pertama, Mohamed Elneny. Mohamed Elneny ni bagi aku dia squad player yang bagus. Dia tak dapat first E pun dia tak akan merungut, dia tak akan komen dekat manager yang dia perlu main ke, atau dia tak puas hati dia tak dapat game time ke apa kan. So bagi aku untuk Mohamed Elneny, bila dia main aku boleh nampak dia punya solidity dia, sebab season ni dia macam tak konsisten sangat. Bila dia masuk dalam team dia bagi 100%. Lepas tu bila dia dapat peluang main, kadang-kadang dia nampak okey, kadang-kadang dia nampak suspect sikit. Itu masalah Mohamed Elneny. Tapi bagi aku, kalau sama ada Arsenal nak kekalkan atau nak jual Elneny, kita patutnya dapat lebih bagus daripada dia lah. Tapi buat masa sekarang dengan situasi Arsenal yang banyak benda yang kita nak upgrade kan, bermacam-macam position kan, bagi aku Elneny buat masa sekarang, bagi aku tak ada masalah untuk Arsenal kekalkan dia lah. So Elneny stay. Lepas tu Thomas Partey bagi aku tak ada komen, tak ada benda yang sebab yang besar lah untuk kita cakap pasal Thomas Partey kan. Tapi Thomas Partey bagi aku memang dah sah-sah kekal kan. Kalau Arsenal jual Thomas Partey ni, bukan setakat aku, fan Arsenal, separuh daripada dalam dunia ni yang mana yang sokong Arsenal semua akan tukar kelab confirm. Tak nampak ambition lah kalau Arsenal jual Partey untuk musim ni kan, untuk season ni. So Partey nak tak nak memang dia akan kekal. Lepas tu midfielder yang seterusnya, Granit Xhaka. Granit Xhaka ni dia interesting sikit lah kita nak cakap pasal dia kan. Sebab apa? Dia ni first half of season bagi aku dia agak goyang sikit. Dia macam tak konsisten, lepas tu selalu kena lobos, lepas tu selalu dia buat mistake kan, mistake yang bodoh-bodoh pula tu kan. Tapi turning point Xhaka dalam season ni adalah masa lawan Burnley, yang mana dia dapat red card kan. Lepas dia return pada red card tu, dia macam transform diri dia, dia macam hidup kembali lah. Kau boleh nampak Xhaka yang pernah masuk team of the season dekat Bundesliga dulu masa Arsenal beli dia kan. Entah kenapa baru sekarang dia timbul lah, aku tak tahulah. Tapi bagi aku season ni memang turning point dia lepas dia dapat red card kat Burnley tu lah kan. Lepas tu lepas Kieran Tierney injured, dia kena stand in kat bahagian left back. Dan bila dia main kat bahagian left back tu, itu satu benda kebetulan pula, kita dapat rasa kehilangan dia dekat bahagian midfield tu. Memang lobos teruk dia tak ada kat tengah tu. Lepas tu sekarang pula banyak rumours, banyak kabar angin yang mengaitkan dia untuk perpindahan ke AS Roma. Mourinho nak dia. So dia banyak puji Mourinho. Kita sebagai fan Arsenal, kita berhak untuk dapat pemain yang lebih baik lah berbanding Xhaka ni. Tapi macam aku cakap tadi lah, dia macam situasi Elneny, dia bergantung kepada bajet Arsenal kan. Kalau kita dapat offer yang bagus untuk Xhaka dalam 30 juta, 35, bagi aku okey je untuk Arsenal accept kan. Ini Roma nak offer 15 juta, 20 juta, taik dia lah. So bagi aku buat masa sekarang dengan offer yang Roma tawarkan tu, bagi aku Xhaka patut stay je lah. Kita beli dia 35 juta kot. Dan Ceballos, dia dah return ke Real Madrid, dia loan je dekat Arsenal. So tak ada point untuk cakap pasal dia. So kalau kau tanya aku, Ceballos ni sama ada Arsenal nak beli dia secara permanent ataupun tak, bagi aku tak payahlah. Tak payah. Lepas tu kita masuk ke bahagian winger pula, Gabriel Martinelli bagi aku memang of course dia stay lah bagi aku. Tapi season ni dia banyak dibelenggu oleh kecederaan dia banyak injury. So dia return pada injury, dia nak cari masa untuk dapatkan rentak dia balik. Bagi aku average season untuk Martinelli. Tapi sama ada dia kena jual ataupun tak, bagi aku dikekalkan lah Gabriel Martinelli. Sama juga macam Bukayo Saka. Gila kau nak jual Bukayo Saka. Ini player of the season Arsenal untuk musim ni kan. So Bukayo Saka nak tak nak memang kena kekal lah kan. Lepas tu Nicolas Pepe. Nicolas Pepe ni dia berbelah pendapat. Ada yang kata Arsenal patut jual dia ni, memang kena scam sana, kena scam sini. Bagi aku Pepe ni dia lambat panas untuk musim ni lah. Dia lambat panas. Second half of season baru nampak potential dia kan. Baru nampak dia hidup sikit. Dia banyak jaringkan gol yang penting-penting kan. Tapi kalau kau tanya aku mengenai Pepe ni, sama ada dia akan dikekalkan ataupun jual, pada pendapat aku, bagi aku kalau dapat tawaran yang bagus, dia macam situasi ni Xhaka tadi kan. Kalau dapat tawaran yang bagus dalam 40 juta atau 45 juta, ada kelab yang sanggup tawarkan amount sebanyak tu, bagi aku Arsenal patut accept lah untuk Pepe ni. Walaupun dia boleh dikatakan agak hidup dari segi final third tu, banyak score goal, banyak buat assist. Tapi kita kena jujur dengan diri sendiri dia tak pernah menjadi seorang pemain yang berharga 72 juta tu. Itu highlight dia pasal Pepe ni. So Pepe ni dia sama situasi macam Xhaka.
Kalau kita dapat offer yang bagus, kita lepaskan dia. Lepas tu next player, Willian. Willian. Disaster. Signing yang disaster lah daripada Chelsea kan. First game dapat 2 assist tu. First game dapat 2 assist. Lepas tu orang cakap, siap ada yang gelak lah kat Chelsea kan. Kenapa kau jual Willian kat Arsenal apa semua. Free pula tu kan semua kan. Masuk game kedua, hampir. Ingatkan dia drop form kejap ke. Dia ambil masa 5-6 bulan untuk skor gol pertama dia. So bagi aku sebagai fan Arsenal, bagi aku Willian memang satu signing yang disaster walaupun free. Tapi dia punya gaji dia bapak tinggi ya, 200,000 seminggu. Itu dah termasuk semua bonus lah. Kalau kira basic 100,000, tapi still lah tinggi lah kalau ikut kepada performance dia kan, sejak masuk Arsenal. So bagi aku Willian failure lah. Memang worst signing of the summer lah untuk Arsenal lah. Jadi Willian tak ada lah. Memang kalau kita dapat offer, lepaskan je. Dia memang dah habis pick lah. So kita move ke next player, Reiss Nelson. Ini pening sikit. Tak tahu apa nak buat dengan Reiss Nelson ni. Walaupun dia first half of season dia banyak dapat peluang, dia banyak konsisten main dalam first E. Tapi aku boleh cakap dia ni unlucky juga, sebab dia tak dapat banyak peluang daripada Arteta. Arteta macam tak tahulah dia tak minat dengan dia ke apa, atau Arteta nampak dia kat training, nampak dia tak ready untuk aksi dalam Premier League ke. Tapi kalau kau tanya aku pasal Reiss Nelson ni, kalau kita dapat beli winger yang baru untuk musim depan ni, bagi aku lepaskan Reiss Nelson. Tapi jangan jual, loan je. Bagi dia naik balik confident dia. Sebab dulu Mamat ni bila dia masuk ke first E, kita semua mengharapkan dia dapat develop sama macam Jadon Sancho tapi lain pula yang jadi ya. So bagi aku baik lepaskan dia, loan ke kelab lain, bagi dia ambil confident dia balik, bagi dia dapat regular game time kat kelab lain. Lepas tu datang balik kat Arsenal, pemain yang matang, pemain yang dah ready untuk aksi kat dalam EPL. So bagi aku Reiss Nelson loan. Emil Smith Rowe of course stay. Itu je yang aku boleh cakap, stay. Dan kita masuk ke bahagian center forward, striker lah kan, Alexander Lacazette. Alexander Lacazette bagi aku dengan kontrak dia yang berbaki setahun, umur dia nak masuk 30. Aku tahu dia perform season ni, tapi dengan situasi dia umur nak masuk 30, lepas tu kontrak dia tinggal setahun, lepas tu dengan sekarang dia punya future dia banyak tak orang kata tak stabil lah, banyak kena kaitkan dengan kelab lain. Atletico Madrid minat dia daripada dulu lagi kan. Lepas tu Aubameyang pula off form season ni. Lepas tu orang banyak mengharapkan Lacazette untuk jaringkan gol. Sebelum ni kita harap Aubameyang. Lepas tu season yang baru habis ni kita harapkan Lacazette untuk skor gol. Tapi sama ada dia nak stay ataupun tak, bagi aku 50-50 lah pasal Lacazette kan. Sebab situasi dia sekarang tak menyebelahi Arsenal lah. Kalau kita tawarkan kontrak yang baru, kita takut form dia akan merudum sama macam Aubameyang. Itu satu benda yang aku takut sangat. So apa yang akan aku buat dengan Lacazette ni, aku akan jual lah. Tak ada choice. Sebab kontrak dia tinggal setahun. Kalau kau tak jual sekarang, kau tak renew pula kontrak dia, masuk ke next season, habis next season, dia dilepaskan secara free. Lagi masak. Kita beli Mamat ni 52 juta. Jadi nak tak nak, dia sama ada kontrak baru ataupun jual Lacazette untuk musim panas ni. Pierre-Emerick Aubameyang dapat kontrak baru, 2 musim berturut-turut bawa Arsenal kat atas bahu dia. Lepas tu season ni dia macam merudum. Dia merudum bukan sikit-sikit, dia merudum teruk gila. Sebab dia punya standard dia dah terlalu tinggi sangat. Kita tengok season ni, walaupun dia dapat double digit, dia skor 14 gol kat dalam EPL, tapi still lah untuk standard Aubameyang itu tak cukup lah kan. Lepas tu Aubameyang ni sejujurnya bagi aku, walaupun kalau lah aku nak Aubameyang ni dijual, aku tak akan buat macam tu. Sebab apa? Satunya, aku masih ada harapan untuk next season dia dapat balik form dia, dia dapat balik cari form dia yang lama lah, yang dulu-dulu kan. Lepas tu yang keduanya, aku tak nampak Arsenal jual dia selepas dia sign kontrak 3 tahun 3 tahun. So dengan musim-musim pandemik ni, aku tak nampak kelab-kelab yang kat luar sana nak tawarkan 20-30 juta untuk khidmat Aubameyang ni nak beli kan. Aku tahu dia latest ni dia kena dikaitkan dengan Chelsea tak silap aku, sebab Tuchel dulu kat Dortmund pernah coach si Aubameyang ni. So aku tak tahu benda tu sahih ke tak, tapi bagi aku untuk Aubameyang, bagi aku situasi dia lebih selamat lah berbanding Lacazette. Jadi nak tak nak, bagi aku Aubameyang stay lah. Kita bagi dia half season untuk dia cari balik form dia. Sebab sekarang ni ramai rata-rata peminat bola sepak ni yang dia cakap Aubameyang ni dah habis lah, dah habis peak lah. Bagi aku masih percaya yang dia boleh cari form dia balik. So kita tengok next season macam mana. Bagi aku Aubameyang stay. Dan Eddie Nketiah bagi aku jual lah.
dia tak up to standard lah EPL dia tak capai KPI untuk main kat EPL ni. Mamat ni bukan tak dapat peluang tau. Dia banyak kali dapat peluang tapi dia tak pernah ambil peluang dia dekat Arsenal. Aku tak tahu sama ada taktika Arteta yang dipersalahkan ke, dia ni tak ada passion untuk main untuk kelab ke, tak ada effort untuk ambil peluang dia ke, sama macam De Paula, Zuhelmi De Paula dekat Malaysia itu. Untuk Eddie Nketiah ni, walaupun dia pegang rekod sebagai penjaring terbanyak bawah 21 tahun sepanjang zaman untuk England, tapi dekat Arsenal buat masa sekarang bagi aku tak nampak dia punya masa depan dia yang panjang dekat Arsenal lah. Bagi aku kalau boleh jual lah, sebab dia ni masih ada value lagi, dia ni muda, lepas tu ada potensi lagi, umur baru masuk 21 tu. Lepas tu banyak kelab dekat Championship yang target Mamat ni. So bagi aku why not lepaskan, dapat 20 juta pun jadi lah. So Eddie Nketiah bagi aku bye-bye lah. Jadi itu aku punya list untuk player Arsenal untuk musim ni, squad 2021, yang mana yang dikekalkan dan yang mana yang dijual. So ada transfer news, banyak transfer news pasal Arsenal sekarang ni. Emi Buendia, aku dengar cerita Arsenal kena silang lah dengan Aston Villa kan. So bertabahlah fan-fan Arsenal kat luar sana. Inilah penyebabnya bila kita lambat buat kerja kan, kita nak tunggu lepas tu nak main tawar menawar. Kau ingat ni pasal malam ke? Nak beli pemain ni bukan pasal malam. Tapi aku tak putus harapan, aku masih rasa akan ada pemain baru, especially kat bahagian midfield dan juga striker. Mesti confirm akan ada pemain baru lah, sebab Ceballos dah return Real Madrid, Odegaard dah return, Lacazette mungkin akan dijual bagi aku. So akan ada midfielder dan juga striker yang baru lah yang akan masuk dalam musim panas ni. So kita kena tunggu lah. Bagi aku bukan sebelum Euro, bagi aku Arsenal akan buat transfer banyak lepas pada Euro lah, sebab Euro nak start kan 11 Jun ni. So bagi aku masa dah makin suntuk untuk Arsenal kejar pada sekarang sampai 11 Jun tu. So aku tak nampak lah player yang masuk ke Arsenal sebelum daripada Euro start. Jadi aku rasa video aku sampai sini je. Aku rasa ada yang tak setuju dengan pendapat aku, ada yang setuju. Aku tak kisah, korang boleh komen kat bawah. Ruangan komen tu adalah ruangan korang kan. Jadi aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.